Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak kongsi sedikit lah cara saya menganalisis pokok durian di kebun saya ni. Kita akan ambil dah satu ataupun dua pokok je lah untuk video ni. Dan kita akan tengok serangan daripada serangga, dia punya simptom lah. Kemudian kulat dan juga alga lah yang biasa menyerang pokok durian kita. Okey, sebelum itu kita intro dulu. Okey, baik sahabat. Ini pokok pertama lah. Pokok klon musangking. Okey, musangking. Ataupun musangking lah. Okey, kita tengok dia punya simptom pada daun dulu lah. Okey, ini kalau sahabat tengok betul-betul lah. Kamera ni susah sikit nak fokus. Okey, di blue bag ini biasanya daripada spesies kumbang lah. Sama ada kumbang hitam ataupun kumbang melangkas. Dan ada juga belalang lah. Kemudian kita tengok pada bahagian bawah. Okey, bahagian bawah ni biasanya kita akan jumpa pertama bintik baldu ataupun karak daun lah. Bintik baldu ni dia daripada spesies alga alga yang diberi nama Cephalosporus verrucans. Biasanya dia akan menyerang pada bahagian bawah dan bahagian dalam pada dahan ni. Sebab bahagian bawah dan juga bahagian dalam ni dia kurang terkena cahaya matahari. Cahaya matahari tak boleh masuk. Okey, punca alga leaf spot ni ataupun Cephalosporus verrucans ni, dia kelembapan terlalu tinggi. Yang kedua, kurang pencahayaan. Yang ketiga, kita tak buat pruning lah. Dan yang keempat, semburan baja folia tanpa menggunakan racun kulat. Okey, tapi pokok saya ni setiap kali saya sembuh folia, saya akan gunakan racun kulat. Ini bermaksud dia punya ketidakhadiran cahaya lah. Maksudnya cahaya tak boleh masuk. Ini yang menyebabkan alga leaf spot ni tumbuh. Okey, ini adalah spesies kumbang jugalah. Ini serangan serangga kumbang. Yang tadi tu alga leaf spot lah. Okey, ni belalang pun ada juga. Kalau dari tepi ni biasanya belalang. Kalau daripada tengah tu dan dia berlubang tu besar, itu ialah spesies kumbang, sama ada kumbang hitam ataupun kumbang belangkas lah. Okey, pencegahan dia boleh gunakan apa-apa racun serangga je lah. Gilir racun serangga sentuh dengan serap. Okey, ni pokok yang kedua. Okey, pokok kedua ni kalau sahabat boleh tengok ada bintik hitam kemudian dikelilingi oleh cincin berwarna kuning. Okey, ni Pomoxis durionis bintik daun Pomoxis lah kita panggil. Okey, kalau tengok yang ni jelas sikit lah. Susah sikit sahabat, kamera tak fokus sangat. Okey, ni ada bintik-bintik ni. Ni ialah Pomoxis durionis. Okey, Pomoxis durionis ni biasanya kelembapan tinggi dan juga saliran yang tidak baik lah. Tanah tu terlalu lembab lah. Okey, untuk Pomoxis durionis ni sahabat boleh gunakan racun sentuh seperti copper oxychloride ataupun copper hydroxide. Kemudian digilirkan dengan carbendazim, binomial ataupun thiophanate metil, dan juga boleh gilir dengan mancozeb untuk giliran lah. Selain itu, cara nak atasi dia ialah kurangkan kelembapan lah. Baiki saliran supaya air tidak bertakung pada bahagian pangkal dan juga kanopi lah. Okey, ni yang saya baru kahwin baru ni. Setara ni boleh lah sahabat. Kamera tak fokus sangat. Ni sebulan dah kot. Ni. Okey, ni baru cantum musangking lah. Tu pokok penanti. Okey, yang ni pun baru ni dia ada kurang unsur nutrien lah. Okey, kita tengok kat bawah ni. Kalau sahabat tengok simptom macam ni, dia berbintik-bintik halus berwarna putih. Tapi dia berada dalam daun bintik tu. Okey, ni ialah kesan daripada hamama ataupun red mites ataupun red spider mites lah kita panggil. Okey. Ni dia akan tengok betul-betul sahabat, dia akan berbintik-bintik halus. Susah kamera tak fokus sangat. Hamama ni dia biasanya akan menyerang pada bahagian bawah daun. Dia sejenis akari sejenis macam labah-labah lah. Dia spesies tu, tapi dia bukan labah-labah lah, dia masih lagi serangga
perosok lah. Okey, dan untuk mengatasi masalah ni kita kena buat semburan di bawah daun lah. Kalau kita guna racun sistemik tu dia atas dan bawah daun lah. Racun akarisa contohnya Phenazaquin atau Fempirat, Difenturon, Spirodiclofen dan juga Abamectin lah. Itu kita kena buat semburan racun akarisa lah. Okey, ini pokok seterusnya, pokok ketiga lah ni. Okey, pokok ketiga ni kalau kita tengok dia ada sedikit masalah pada pucuk ni kalau kita tengok betul-betul dia sama ada hawa pucuk ataupun serangan daripada serangga lah, dan juga masalah akar. Okey, dia sebab kalau pucuk dia problem ni dia banyak lah. Yang pertama hawa pucuk, yang kedua masalah akar, yang ketiga serangan serangga lah. Jadi pokok ni masih dalam rawatan lagi lah. Okey, bahagian dalam pula ni, bahagian dahan ni ada juga alga, serangan alga lah. Jadi untuk rawatan pokok ni saya buat semburan Nativo azoxystrobin plus tebuconazole lah. Okey, untuk semburan. Kemudian untuk siraman saya gunakan metalaxyl M dan digilirkan dengan hexaconazole lah. Dan selain itu penggunaan dimetamorph pun saya guna jugalah. Tapi untuk kebun saya ni saya jarang guna copper base fungicide lah, jarang sembuh lah. Lepas ni nampak gaya kena sembuh lah sebab banyak sangat spesies alga ni. Contohnya ni bahagian dalam ni. Dia kita pruning pun boleh, kemudian kita buat semburan untuk pencegahan lah supaya ia tidak berlaku Okey. Okey, baik, ini pokok khususnya klon D99. Okey, dahan bawah tu pun saya kena pruning Okey, bila kelembapan terlalu tinggi ni kita akan simptom kita boleh tengok. Yang pertama biasanya alga lah, serangan alga leaf spot daripada Cephalaris virescens lah. Okey, sebagai contohnya ini bintik baldu. Ni tengok betul-betul bintik baldu. Okey, bintik baldu ni kita boleh buat dengan cara pruning lah. Pruning ataupun buang daun-daun yang tidak efektif ataupun daun tua yang tidak memberi manfaat pada pokok durian lah. Itu kita boleh buang lah. Okey, untuk Cephalaris virescens ni kita boleh guna racun copper base fungicide lah, copper hydroxide ataupun copper oxychloride. Digilirkan dengan chlorothalonil, azoxystrobin, thiophanate, metil dan juga mancozeb lah. Racun tu kita selang-seli lah. Okey. Ni pokok susnya. Serangan ni sama daripada spesies alga lah kebanyakannya. Ni kalau sahabat tengok pun sama bintik baldu kelembapan tinggi lah ni, dia akan jadi macam ni Cahaya matahari pun tak berapa boleh masuk sebab dia sebelah kanan tu kebun jiran saya tu dia pokok besar-besar, jadi kawasan ni dia redup sikit. Bila redup kurang pencahayaan, maka spesies alga ni akan banyak menyerang lah. Walaupun kita dah buat semburan racun kulat pun masih kurang berkesan lah. Okey, cara mudah dia pruning sahabat. Pruning ni pokok merbau berapa saya tak ingat. Merbau premium ke, rasa merbau premium Kalau sahabat boleh tengok daun dia tu, bintik baldu lah tu. Bintik baldu ni satu lagi sahabat, kalau ada pokok getah macam ni, pokok getah memang dia akan ada lah. Kemudian pokok yang memang ada karak daun tu memang dia akan berjangkit. Jadi atasi ataupun buang dulu pokok tu, barulah masalah ni boleh diatasi lah. Pokok durian ni kalau dia berada di kawasan redup tu memang dia daun dia tu memang cantik lah, hijau gelap tapi dia masalah dia pertumbuhan dia tu akan jadi lambat sikit lah. Kemudian mudah diserang oleh spesies alga macam ni. Ni pun ada ni kalau sahabat tengok betul-betul tu tengok. Ni biasanya daun tua lah yang tidak efektif pada pokok Dia masalah dengan alga ni, dia akan menutup bahagian atas daun tu dan bawah daun, yang menyebabkan proses fotosintesis tu tidak dapat dijalankan dengan baik oleh pokok. Tu kelemahan dia. Alga leaf spot ni sebenarnya dia tidaklah sampai membunuh pokok dia pokok tu masih boleh hidup, cuma dia akan membebankan pokok lah sebab tak boleh buat proses fotosintesis Okey, ini pokok
pokok ni saya kena buat kena tarik sikit ni ataupun kita pruning supaya dahan dia menjadi mendata sikit lah. Ni pokok backup kat sebelah ni. Yang sebelah kiri tu sebenarnya pokok MK yang bantu saya backup kat sebelah dia ni. Okey, ini pokok terakhir lah sahabat, sebab video ni pun dah panjang sangat ni. Ni pokok paling bermasalah dalam kebun saya ni. Simptom dia kesan ni dan saya syok lah. Dia datang daripada masalah akar lah ni. Yang pertama lah masalah akar. Kalau tengok simptom pucuk dia kering kemudian halus-halus ni, maksudnya banyak lah saya syok masih dalam rawatan. Yang pertama masalah akar, repuk akar lah. Yang kedua hawa pucuk, yang ketiga serangan anak-anak, yang keempat serangan serangga penghisap. Pada bahagian daun ni, bila pokok kurang antibody macam ni sahabat, dia mudah untuk dijangkiti oleh kulak-kulak yang lain lah, seperti Pomoxis durionis apa semua tu, dia akan hinggap kalau sahabat boleh tengok betul-betul ranting dahan pada hujung tu pun dia akan mati. Kat sini saya akan backup pokok lain aku, sebab kita nak standby lah kat sebelah tu. Sebab nak merawat pokok ni dia memang akan makan masa yang cukup lama lah. Tambah-tambah lagi jenis yang kita tak pasti macam ni. Malas saya nak korek bawah tu. Pada bahagian pangkal tu saya cek memang akar putih tak ada lah. Tapi tak pastilah kalau dia berada pada bahagian akar rambut kali ni sahabat tengok betul-betul dia memang macam ni lah. Jadi masih dalam rawatan ni. Untuk pokok ni saya ada video khas lah. Saya akan release video ni lah. Kalau kita kena rawat dulu biar berjaya lah, baru kita boleh release video ni apa yang saya buat. Okey, ni paling bermasalah lah dalam kebun saya ni. Sayang sebenarnya pokok ni besar dah ni. Saya akan cuba rawat lah. Rawatan pokok ni macam-macam racun saya guna. Siraman metalaxyl, hexaconazole, dan metamorph. Kemudian untuk semburan kita pakai nativo, carbondazim. Semualah kita pakai sebab nak diagnose dia ni susah sikit. Tapi saya rasa dia masalah akar. Ni dia akan makan masa jugalah untuk dia sembuh Okey, baik. Setakat ni dulu video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okey, kalau sahabat ada sebarang cadangan penambahbaikan, sahabat boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah Okey, jadi kita akan berusaha dululah kenali simptom, kemudian barulah kita buat rawatan Okey, sekian, terima kasih.